Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni Muhammad Haizat bin Azafili. Nombor matrik 13 TKM 20F1021. Okay, hari ini saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang keburukan merokok kepada manusia dari segi sains. Okay, yang pertama, rokok boleh menyebabkan seseorang itu pendeknya umur. Menurut anggaran 3.500 dari setiap 10.000 kematian adalah berpunca daripada tabiat merokok. Ini menunjukkan 35% kematian adalah berpunca daripada rokok. Okay. Selain daripada itu, merokok juga boleh mengakibatkan penyakit kronik. Merokok menyebabkan penyakit iaitu mengakibatkan gangguan pada tahap kesuburan seorang lelaki, risiko kepada stroke, serangan sakit jantung dan kanser paru-paru. Asap rokok yang mengeluarkan hampir 40,000 bahan kimia beracun dan 53 dari bahan kimia ini boleh mengakibatkan kanser. Okey. Kesan seterusnya ialah perokok menyebabkan orang sekelilingnya juga turut terkena asap rokoknya dan menyebabkan penyakit. Pada hakikatnya, 60 hingga 70% asap rokok akan disedut oleh orang yang tak merokok. Asap yang disedut perokok pasif ini mengandungi 2 kali ganda nikotin, 3 kali ganda tar, 5 kali ganda karbon monoksida dan 50 kali ganda bahan kimia yang berbahaya. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz Zulkarnain bin Hamdan. Nombor pendaftaran saya 13 DKN 20F1057. Hari ini saya ingin membentangkan tentang keburukan kesihatan akibat merokok. Okey, yang pertama, bahayanya merokok terhadap sistem pernafasan. Kerusakan pada trakea iaitu salur udara dan larynx iaitu kotak suara. Yang kedua, menghadkan fungsi paru-paru dan kesukaran bernafas disebabkan oleh saluran udara paru-paru bengkak, sempit dan terdapat lendir. Dan yang ketiga, mengakibatkan kerosakan paru-paru kerana bahan kimia yang terkumpul dan tidak boleh dikeluarkan. Dan yang keempat, peningkatan risiko jangkitan paru-paru dan mendapat tanda-tanda seperti batuk dan semput. Okey, seterusnya, bahayanya merokok kepada sistem peredaran darah. Peningkatan tekanan darah dan kadar degupan jantung. Dan yang kedua, kadar peredaran oksigen berkurangan semasa melakukan aktiviti fizikal seperti bersenam dan bersukan. Dan yang terakhir, darah semakin pekat. Ia juga boleh membawa kepada penggumpalan darah dan kerosakan kepada dinding arteri yang mana dikenal pasti sebagai salah satu penyebab kepada atherosclerosis. Okey, selain itu, kesan asap rokok terhadap organ seksual seperti lelaki dan perempuan. Lelaki dahulu, jumlah sperma air mani yang berkurangan, kadar sperma cacat tidak sempurna adalah lebih tinggi, kerosakan genetik pada sperma, dan yang terakhir, boleh mendatangkan mati pucuk. Okey, seterusnya bagi perempuan pula,
kitaran haid akan terganggu. Berisiko mendapatkan kanser cervix. Berisiko juga mendapat strok dan serangan jantung jika berumur 35 tahun dan ke atas, dan kurang subur sukar untuk mendapatkan anak. Ia juga boleh mendatangkan menopause dengan lebih awal. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Duduk Saja je tengah lepak. Duduk sila. Jom Haji. Haji, jom. Okey. Dah ada lobby dah. Ya, Pak. Kau isap rokok? Rokok? Tak, saya isap rokok. Kenapa nak isap? Sebab rokok ni dia membahayakan. Sebab membahayanya rokok daripada perspektif sains dan Islam serta aplikasi dalam kaedah fiqh. Bahaya rokok daripada pandangan Islam kerana rokok ini diperbuat daripada bahan yang kotor ataupun campuran bahan kimia, antaranya nikotin, tar, amonia, asetilena dan sebagainya. Bahan kimia nikotin ini merupakan kandungan yang menyebabkan perokok berasa tenang dan khayal. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kita sengaja berada dalam keadaan khayal dan mabuk. Sebab itu, Imam Asy-Syafi'i telah mengeluarkan fatwa dan pandangan Islam. Rokok adalah haram dari segi syarak. Imam Asy-Syafi'i mengatakan lagi dalam kitabnya Al-Mashhur Al-Um, jika mereka mengambil sesuatu makanan, minuman ataupun sesuatu yang dihisap, dihidu dan disedut yang boleh memudaratkan dan memabukkan, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Rokok ini juga merupakan pencemaran alam sekitar kerana terdapat bau yang kurang menyenangkan kepada orang awam. Orang awam yang menghidu bau asap rokok ini adalah menghidup udara yang telah terkotor ataupun yang telah kotor, maka terdapat kesan terhadap paru-paru dan mungkin menjadi penyakit kanser ataupun serangan jantung suatu hari nanti. Sekian daripada saya, Ahmad Arif Hakimi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Hayazi. Nombor metrik saya 13 DKM 20F1013. Okey, pada hari ini saya akan huraikan sedikit sebanyak tentang hukum merokok. Pada mulanya, hukum merokok terbahagi pada dua, iaitu haram dan makruh. Kini kita dapat buktikan bahawa hukum merokok adalah haram dari segi kajian daripada segi perubatan dan fakta-fakta ilmiah yang dikeluarkan oleh para ulama, dan para ulama majoriti mengatakan merokok adalah haram. Dalam balik itu, pengharaman rokok juga selaras dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu dalam bahaya kebinasaan. Bukan itu sahaja, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang bermaksud, ia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang buruk. Ini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala melarang hamba-hambanya melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan dan melakukan perkara-perkara yang buruk.
Selain itu, mengikut mazhab Imam Al-Syafi'i telah mengatakan barang siapa yang mengambil makanan, minuman, menghisap, menyedut yang mendatangkan kemudaratan kepada diri, hukumnya adalah haram di sisi agama. Islam mengatakan merokok ini salah satu bentuk kemudaratan yang membawa kepada kemudaratan kepada orang lain. Contohnya, apabila kita menghisap rokok, asap yang kita hembus akan disedut oleh rakan-rakan sekeliling. Itulah yang bermaksud kemudaratan yang membawa kepada kemudaratan orang lain. Merokok juga adalah satu aspek pembaziran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna mubazziri kana ikhwana syayatin wa kana syaitan kafura. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan, sedangkan syaitan itu makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Sebegitu luas sawah padi ini, begitulah juga ilmu yang perlu kita dalami. Kesimpulan yang dapat saya huraikan, merokok adalah satu perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada diri dan haram di sisi agama. Justru marilah kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang mendatangkan dosa kepada kita dan daripada perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah seperti merokok. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.